Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kita tidak terhingga kepada Allah. Rasa syukur kita dengan sebenar-benar rasa syukur kita kepada Allah, kita memperbanyakkan puji-pujian. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat, ya, di atas nikmat pertemuan kita setiap hari ini. Allah sama-sama memberikan kita ruang dan peluang untuk kita mendalami pengetahuan berkenaan dengan susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kita sebenarnya sudah pun sampai kepada surah yang ke-9, iaitu surah At-Taubah, dan insya-Allah nanti kita akan membincangkan perkaitan surah yang ke-10, iaitu surah Yunus dengan surah At-Taubah. Hari ini kita akan tumpukan pada tajuk yang kita akan sama-sama mengetahui berkenaan dengan pembahagian taqsim surah-surah Al-Quranul Karim. Okay, tajuknya adalah pembahagian surah-surah Al-Quranul Karim. Kita sedia maklum, surah-surah di dalam Al-Quran dibahagikan kepada 30 juzuk. Kan kita tahu ada 10 juzuk yang pertama, 10 juzuk yang kedua, 10 juzuk yang ketiga. Dan kita pun mengetahui surah-surah dalam Al-Quran ini mengandungi 114 surah. Pembahagiannya ikut juzuk. Okay. Pagi ini kita akan lihat bagaimanakah pembahagian surah-surah di dalam Al-Quran ini mengikut yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, dan bagaimana para ulama menginterpretasikan hadis tersebut, dan para ulama telah pun menukilkan apa yang mereka faham berdasarkan pembahagian surah-surah ini di dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang perbahasan ilmu Al-Quranul Karim. Okay. Mengapa kita pilih tajuk ini? Kerana kita sudah pun sampai kepada surah At-Taubah. Kenapa dengan surah At-Taubah? Okay. Surah At-Taubah daripada surah ke-9, surah yang ke bawah, maksudnya daripada surah ke-9 ke bawah, ia ada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Dia termasuk dalam surah-surah yang dituntut untuk kita sama-sama mempelajarinya. Okay. Jadi untuk untuk lebih memudahkan pembelajaran kita, seperti biasa saya akan paparkan nota dalam bentuk PowerPoint yang dapat dijadikan sebagai rujukan ringkas perbahasan kita. Kerana kita belajar ni secara atas talian, maka sangat elok kalau kita ada rujukan dia, bukan sekadar berkata secara lisan seperti kebiasaan kita akan memaparkan nota-nota rujukan. Baik, saya harap tuan-tuan dan puan-puan
telah pun menerima nota seperti yang saya akan paparkan ini. Tajuknya adalah tentang pembahagian surah-surah Al-Quranul Karim. Okay, nak dapatkan nota ini, tuan-tuan boleh dapatkan. Ia berada di Google Drive. Ada link yang telah pun diletakkan. Kalau tuan-tuan berada di dalam aplikasi Zoom ini, ada di ruangan chat. Kalau tuan-tuan mengikut melalui FB page Malaysian Tadabbur Academy, boleh dapatkan maklumat itu di ruangan komen. Ataupun kalau tuan-tuan nanti menyaksikan di rakaman YouTube, kita cuba letakkan nanti link Google Drive ini di ruangan komen di bahagian di YouTube, insya-Allah. Baik, kita mulakan pembelajaran kita dengan kita terus pergi kepada melihat berapakah pembahagian 114 surah ini di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Pembahagian surah-surah di dalam Al-Quran dibahagikan kepada 4. Okay. Pembahagian yang 4 ni tuan-tuan, bukan para ulama yang membahagikan, tetapi pembahagian ini adalah berdasarkan hadis yang sahih. Ada ramai perawi, di antaranya adalah hadis riwayat Al-Baihaqi. Nanti saya akan tunjukkan hadisnya. Jadi pembahagian surah-surah Al-Quran ini ada 4. Bahagian yang pertama, ia dipanggil sebagai At-Tiwal. Apa itu At-Tiwal? Kita akan sebutkan sebentar lagi. Kemudian pembahagian yang kedua dipanggil Al-Mi'un. Pembahagian yang ketiga disebut sebagai Al-Mathani. Dan pembahagian yang ketiga disebut dengan Al-Mufassal. Al-Mufassal. Apa itu At-Tiwal? Apa itu Al-Mi'un? Apa itu Al-Mathani? Dan apa itu Al-Mufassal? InsyaAllah nanti kita akan terangkan. Okey. Peringkat yang awal ini, mari kita cari sandarannya. Macam mana ada 4 pembahagian ini? Sedangkan kita belajar dalam ilmu-ilmu tentang Al-Quran, kita tahu tentang juzuk. Kan? Kita tahu tentang juzuk lah. Yang popular, kita faham tentang juzuk. Okay. 4 pembahagian ini, seperti yang saya katakan tadi, ada di dalam hadis Nabi SAW. Hadis ini, seperti yang tuan-tuan boleh lihat di skrin Zoom ni, sabda Rasulullah SAW, u'titu makanat at-Taurati as-sab'a tiwal. Sabda Rasulullah SAW, aku telah diberikan kedudukan Taurat dalam 7 at-tiwal. Okay, Nabi sebut tentang nombor 7, as-sab'a, 7 at-tiwal. 7 at-tiwal maknanya 7 surah yang dikategorikan sebagai at-tiwal. Okay, kita jumpa perkataan at-tiwal. Okay. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, wa u'titu makanat zabur. Aku juga telah diberikan kedudukan zabur. Okey, Al-Mi'in. Okey, dalam surah Al-Mi'in. Okey, jadi kalau kita sambung baca ni, kita sebut Al-Mi'in. Okey. Tapi Nabi tidak menyebutkan berapa surah yang dikategorikan sebagai Al-Mi'in. Kalau Al-Tiwal, kita jumpa 7. Nanti kita akan sebutkan 7 itu surah apa. Kita dapatkan dulu penyebutan pembahagian di istilah dia tu. Al-Tiwal, lepas tu Al-Mi'in. Okay. Wa u'titu makanal injili al-mathani.
dan aku diberikan kedudukan Injil dalam surah apa? Al-Mathani. Okay. Kita sedia maklum, kitab-kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran antaranya adalah apa? Adalah Taurat. Okey, Taurat Allah telah gantikan kandungan Taurat itu, maklumat itu ada, Rasulullah dapatkan maklumat itu dengan Allah menurunkan 7 surah At-Tiwan. Kita tahu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur, kita tahu ia diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ia digantikan dengan surah-surah Al-Mi'in. Kemudian kalau Injil, kita tahu ia diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ia telah digantikan Injil itu dalam surah Al-Mathani. Okay. Maknanya kitab yang utama dia dah habis. Taurat, Zabur dan Injil. Kan? Tetapi Nabi mendapat tambahan. Nabi kata apa? Wa fudziltu bil mufassal. Kalau kita baca di dalam, macam mana saya tunjukkan. Izinkan saya buat semakan sekejap. Okay. Okay. So Nabi SAW menyebutkan, aku telah diberikan tambahan, dilebihkan oleh Allah kepada Nabi bil mufassal, dengan surah Al-Mufassal. Okey. Hadis ni para ulama hadis mengatakan status hadis ini adalah hasan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman. Saya tinggal huruf A kat sini, Syu'bul Iman. Okey, maknanya ini hadis yang boleh kita jadikan pegangan, yang boleh kita jadikan dia sebagai hujah, yang kita boleh mengguna pakai ia dalam kita kita kata hadis yang boleh kita jadikan dia sebagai pegangan. Okey. Dalam hadis ni kita menemukan penyebutan apa? Al-Tiwal, Al-Mi'in, Al-Mathani dan juga Al-Mufassal. Okey. Tuan-tuan, kenapa Nabi sebut Taurat? Kenapa Nabi sebut Zabur? Kenapa Nabi sebut Injil? Kerana kita tahu itu adalah kitab-kitab yang terdahulu. Kita sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh mengingkari mana-mana kitab yang pernah Allah turunkan kepada para rasul. Sebab itu kita kena mengiktiraf kitab Taurat, kita kena mengiktiraf kitab Zabur dan kitab Injil. Dan kita semua sedia maklum bahawa Al-Quran mengesahkan apa jua kandungan yang ada pada kitab-kitab yang terdahulu. Tetapi kita tidak pernah mempelajari kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil. Tetapi tuan-tuan, janganlah kita bimbang kerana maklumat-maklumat dalam kitab-kitab yang terdahulu sebenarnya sudah pun Allah menerangkan isi kandungannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Maknanya kalau kita baca Quran, kita akan dapat tahulah maklumat apa yang ada dalam Taurat. Kita akan dapat tahu maklumat apa yang ada di dalam Injil. Dan kita akan tahu maklumat apa yang ada di dalam Zabur. Cukup kita merujuk kepada Al-Quranul Karim. Jadi untuk menggantikan Taurat, menggantikan Zabur dan Injil, ia berada pada surah-surah yang kita sebutkan tadi. Cuma Nabi dapat lebih lagi kurniaan dari Allah, iaitu ada surah-surah Al-Mufassal.
Okey. Setelah kita mengetahui sebenarnya gelaran tiwal, al-mi'in, al-mathani, al-mufassal ini sebenarnya adalah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya katakan tadi pada peringkat awal. Okey. Cuma para ulama mereka membuat kajian, mereka buat research sebenarnya, buat penyelidikan. Apa surah-surah at-tiwal? Okey. Para ulama dia dapat jawapan surah Tiwal tu Nabi sebut berapa? Ada 7. Okey, senang sikitlah sebab ada tahu ada 7. Okey. Tapi Al-Mi'in tak sebut berapa. Al-Masani tak sebut berapa. Al-Mufassal tak sebut berapa. Okey, insya-Allah dalam pengisian ini nanti kita akan sebutkan seperti mana yang diperbincangkan oleh para ulama hadis. Baik, kita lanjutkan. Apa itu surah At-Tiwal? Okay. At-Tiwal bermaksud surah yang panjang. At-Tiwal tu macam kita kata tawilun, panjang. Kalau kita belajar tajwid ni kan, kita pernah jumpa, kita kata mad, kita kata mad silah tawilah. Apa dia? Tawil tu maksudnya panjang. Maknanya At-Tiwal maknanya panjang. So kalau Nabi kata kedudukan Taurat itu ia diganti dengan 7 surah yang panjang. Jadi kalau sebut 7 surah yang panjang, tentu kita akan melihat salah satu sudutnya panjang dari sudut apa? Mungkin panjang dari sudut jumlah ayat. Dan juga boleh merujuk kepada panjang dari sudut jumlah patah perkataan. Tapi kita standard kita orang awam ni, kita orang yang awam, cukup dengan kita mengetahui sudut panjangnya itu dari sudut bilangan ayat. Sebab dalam Quran memang dituliskan surah ni ada berapa ayat, surah ni ada berapa ayat. Okay. Untuk bincang patah perkataan ni ada khilaf lah di kalangan para ulama. Tapi kita tahu 7 surah tiwal, 7 surah yang panjang. Okey. Apakah 7 surah yang panjang itu? Okey. 7 surah At-Tiwal yang panjang itu, para ulama telah menemukan 7 surah yang panjang itu ada surah yang disepakati ittifaq di kalangan para ulama. 7 surah yang panjang tu apa? At-Tiwal itu. Dan ada yang para ulama berbeza pendapat pada surah yang 7 itu apa. Baik. Mudahkan perbincangan, 6 surah At-Tiwal para ulama sepakat ia adalah merujuk kepada surah Al-Baqarah 286 ayat, merujuk kepada surah Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am dan juga surah Al-A'raf. Okey, keenam surah ini daripada surah yang kedua. Okey, kenapa kita tak masukkan Al-Fatihah? Sedangkan dia surah yang pertama. Okey. Surah Al-Fatihah nanti dia akan duduk pada pembahagian surah Al-Mufassal. Okey, apa itu Mufassal? Okey, kita kena sabar sikit, saya akan terangkan sebentar lagi. Kita belajar satu persatu. Okey. Jadi 6 surah daripada surah Al-Baqarah mengikut tertib susunan surah di dalam Al-Quran ni, yang sampailah surah Al-A'raf, maknanya ada 6 surah ini para ulama sepakat. Keenam surah ini dia diletak di bawah surah apa tadi kita kata? At-Tiwal. Okay. Tetapi para ulama berbeza pendapat dalam menentukan surah yang ketujuh.
Yang ketujuh tu apa? Kenapa kita kena cari sampai 7? Sebab hadis tadi sebut ada as-sab', iaitu 7. Okey. Pendapat pertama. Okey, perhatikan baik-baik ya. Okey, pendapat pertama kata yang ketujuh tu adalah surah Al-Anfal dan surah At-Taubah digabung sekali jadi 7, surah yang ketujuh. Okey. Kenapa digabungkan? Okey. Sesiapa yang ada mengikuti perbincangan hari yang sebelumnya, iaitu pagi semalam, kita telah menyebutkan ada di kalangan para ulama mengatakan surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal adalah satu surah, bukan dua surah yang berbeza. Okey. Kenapa kita kata dia bukan surah yang berbeza? Kerana salah satu alasannya adalah tiada disebutkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim pada surah Taubah. Okay. Jadi sesiapa yang ingin mendapatkan maklumat mengapa surah At-Taubah tidak ada Bismillah, maka kena melihat rakaman pembelajaran kita pada pagi semalam, iaitu pada pagi Jumaat. Kita telah kupas agak panjang pendapat yang mengatakan At-Taubah sebenarnya satu surah yang sama, sambungan sebahagian daripada surah Al-Anfal. Sebab itu kalau digabungkan ayat 75 surah Anfal, maka ia ditampung dengan kandungan ayat surah Taubah. Okey, ini pendapat pertama. Okey, tetapi tuan-tuan ya, saya sebutkan terlebih awal. Okey. Pendapat yang mengatakan At-Taubah dengan Al-Anfal ini satu surah, pendapat ni sebenarnya bukanlah pendapat yang kebanyakan para ulama, tetapi kebanyakan para ulama mengatakan surah Anfal ni surah yang berbeza dengan surah Taubah. Kalau kita kata sama nanti, akan ada jadi 113 surah sahajalah. Tetapi yang dalam Quran yang kita pakai, Quran di luar negara pun, kita mengambil pendapat kebanyakan para ulama mengatakan Al-Anfal surah lain, tapi At-Taubah surah yang lain. Okay. Tetapi kita sebutkan juga kerana ada pendapat sebahagian kecil di kalangan para ulama. Maka kita kena meraihkan pendapat di kalangan para ulama. So ini pendapat yang pertama. Okey. Pendapat para ulama yang kedua, okey, mengatakan surah yang ketujuh adalah surah At-Taubah. Adalah surah At-Taubah yang mengandungi 129 ayat. Okey. Kalau diletakkan surah Taubah, bermakna surah Al-Anfal yang ke-8 kena dikeluarkan daripada kategori yang pertama. Sebab apa? Sebab kalau kita ambil surah Al-Anfal, ayatnya 75, kurang daripada 100 ayat. Sedangkan 6 surah yang sebelum ini, macam Al-A'raf 200 ayat, Al-An'am 165 ayat, Al-Ma'idah sampai ke bawah, ayatnya ratusan. Okey. Oleh sebab itu para ulama pada pendapat yang kedua kata patut diletakkan At-Taubah sebagai surah yang ketujuh, seperti yang Nabi sebut ada sab'at tiwal tadi, 7 surah yang panjang. Okey, ini pendapat yang kedua. Okey. Pendapat yang ketiga kata surah yang ketujuh adalah surah Yunus, surah yang ke-10 yang mengandungi 109 ayat.
Okey. Saya buat 3 saja pendapat. Okey. Jangan tuan rasa pening-pening, mudah saja. Okey, sebab ini hadis. Pembelajaran kita ni bukan pembelajaran yang tak patut pun kita belajar sebab Nabi sebut dalam hadis. Mesti ada sebab. Lagi saya akan kuatkan lagi. Kenapa dengan 7 surah ni? Sampai nak kena cari pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3. Okey. Daripada ketiga-tiga pendapat ni, pendapat yang terpilih. Tapi bukan saya pilih lah kerana kita tidak ada kelayakan. Ya. Kita tak ada kemampuan untuk memilih apa yang para ulama bincangkan. Tetapi berdasarkan beberapa bacaan kitab-kitab yang para ulama bincangkan, maka pendapat yang kuat adalah surah Taubah ini patut dijadikan surah yang ketujuh, memenuhi hadis yang Nabi kata menggantikan kitab Taurat tu 7 surah At-Tiwal. Okey, kenapa? Okey, ada alasan para ulama ni, mereka memberikan justifikasi kenapa dia pilih surah Taubah. Bukan surah Yunus dan bukan surah Al-Anfal dengan Taubah. Okey. Kalau pilih surah Al-Anfal dengan Taubah jadi satu surah yang ketujuh, pendapat ini kita boleh tolak. Kenapa? Kerana pendapat yang mengatakan Al-Anfal dengan Taubah satu surah ni, ini adalah pendapat minoriti sangat. Dia tidak mengikut pendapat yang majoriti. Okey, pendapat majoriti kata Al-Anfal dengan Taubah dua surah berbeza. Jadi kita dah boleh tolaklah pendapat pertama. Okey. Kalau kita tolak pendapat ketiga surah Yunus, kenapa surah Yunus tak dijadikan surah yang ketujuh? Okey. Alasan dia adalah dari sudut jumlah bilangan ayat At-Taubah 129, surah Yunus 109. Ini bermakna surah Taubah sudah melebihi 20 ayat berbanding dengan surah Yunus. Pendapat yang kita boleh kata okey, kuat untuk memasukkan pada 7 surah At-Tiwal tadi. Okey. Pendapat justifikasi yang ketiga, sebab lain adalah kalau kita tengok susunan surah di dalam Al-Quran, susunan surah apa yang paling dekat dengan surah Al-A'raf? Adakah surah Yunus ataupun surah Taubah? Kita mesti akan kata surah Taubah lah, sebab surah Taubah surah yang ke-9, nombor 9, dia dekat dengan nombor 7. Kalau surah Yunus dah surah ke-10. Jadi itu adalah beberapa justifikasi di kalangan para ulama. Okay, justru itu berdasarkan bacaan dan rujukan, peribadi saya memilih 7 surah yang Nabi maksudkan dalam hadis tadi adalah bermula daripada surah Al-Baqarah sehinggalah kepada surah Al-A'raf, kemudian diambil pada surah At-Taubah. Alhamdulillah, kita dah belajar pada surah At-Taubah. Mungkin ada di kalangan kita yang baru masuk belajar surah yang juzuk yang ke-10, yang juzuk 11, dia belajar ada surah Taubah. Okey. Dah jelas 7 tadi. Okey. 7 surah ni, kenapa kita perlu ambil berat? Okey. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Tengok Nabi kata apa? Man akhadha sab'al awwala, sesiapa yang telah mengambil 7 surah yang awal. 7 surah yang awal minal Quran, daripada Quran, maka dia telah habrun, iaitu dia telah menjadi alim. Dia akan jadi seorang yang pakar. Maknanya kalau kita nak menguasai banyak maklumat di dalam Al-Quran,
hukum hakamnya, syariatnya, kisah-kisahnya dan sebagainya, maka kena kuasai 7 surah yang pertama. Okey, 7 surah pertama tadi kita faham kalau pertama tu mesti ada ikut susunan. Jadi kita ambil daripada Al-Baqarah sampai Al-A'raf, kita masukkan juga sekali adalah surah tu At-Taubah. Okey, jelas. Maknanya bukan kita yang reka-reka kata kita kena tahu 7 surah pertama ni. Sebenarnya ini adalah berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Okey, jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Okey. 7 surah yang pertama ni juga menjadi dalil kepada mana-mana surah yang duduk dekat hujung-hujung pertengahan surah ke, kan? Walaupun kita tahu ada surah yang ayatnya lebih banyak daripada 7 surah kita pernah sebut sebelum ni. Dia telah apa? Dia boleh kita tak letakkan di bawah 7 sebab ada hadis ni kata 7 surah yang uwala, maknanya 7 surah yang pertama dari sudut susunan dia. Okey, wallahu taala alam. So kita dapat dah pembahagian yang pertama. Okey, kita masuk pembahagian yang kedua. Okey, setakat ni tuan boleh faham dan boleh ikut tak? Saya mau maklumatlah dari tuan-tuan perempuan. Boleh ikut kan? Berat ke tak berat? Saya tadi terlambat, minta maaf Ustaz. Ada kelas lain. Okey, tak apa. Okey. Kita pergi kepada pembahagian yang kedua disebut dengan al-mi'un. Ya, boleh ya? Okey, alhamdulillah. Yang lain boleh ikut. Pembahagian yang kedua dipanggil al-mi'un. Al-mi'un tadi dia ganti kitab apa? Dia menggantikan kitab Zabur, kan? Dia menggantikan kitab Zabur dengan surah-surah Al-Mi'un. Okey. Apa tu Al-Mi'un? Al-Mi'un dia macam perkataan Al-Mi'ah lah. Kita panggil Mi'atun tu macam 100. Jadi Al-Mi'un maknanya adalah mana-mana surah yang ada 100 ayat ataupun lebih sikit daripada 100 ayat. Maksudnya surah-surah yang mencecah 100 ayat ataupun lebih sikit daripada 100 ayat. Ataupun surah-surah yang tidak termasuk pada 7 surah yang kita telah sebutkan tadi. Okey, ada berapa surah semuanya untuk kategori Al-Mi'un yang menggantikan kitab Zabur? Okey. Kalau kita nak tahu surah apa, ia adalah bermula daripada surah Yunus, surah yang ke-10, sehinggalah kepada surah Asy-Syu'ara, iaitu surah yang ke-27. Okey. Kalau kita merujuk bilangan surah daripada surah Yunus sehingga surah Asy-Syu'ara, kita akan menemukan ada berapa jumlah surah? Ada 17 kan? Ada 17. Okey. Tetapi ada beberapa surah di antara surah Yunus sehingga surah Asy-Syu'ara ini dia dikeluarkan daripada kategori yang kedua Al-Mi'un. Okey, ini bermakna surah Yunus ini bermakna 17 surah daripada surah Yunus sampai surah Asy-Syu'ara ini bukan semuanya dikategorikan sebagai surah Al-Mi'un. Okey, nak tahu surah mana yang
dikategorikan di antara surah Al-Mi'un, mari kita lihat senarai surah-surah ini. Okey. Kalau kita lihat di sini, kita dapati ada 11 surah. Okey, bermula daripada surah Yunus, surah yang ke-10, sampailah kepada surah Asy-Syu'ara, maknanya ada 10 lah. Yang ke-11 ni, As-Saffat ni, nanti saya akan sebutkan kemudian, kejap lagi. Kita ambil dulu 10 surah yang awal ni. Kita letakkan sampai surah Asy-Syu'ara. Okey. Daripada surah tengok daripada atas surah Yunus. Okey, surah Yunus. So ada berapa semua sekali? Kita akan jumpa ada 10 surah. Okey, daripada surah Yunus. Okey, perhatikan baik-baik. Surah apa yang kita tak masukkan dalam surah Al-Mi'un? Surah Yunus, Hud, Yusuf. Dia lepas surah Yusuf ni, dia terus pergi kepada suratul Nahl, surah ke-16. Masuk surah Al-Isra, Al-Kahfi. Lepas tu dia terus masuk ke surah-surah Taha, Al-Anbiya, kita tu masuk Al-Mu'minun, lepas tu masuk terus kepada surah Asy-Syu'ara, ada 10. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, cuba tengok nombor bilangan ayat dia. Masuk ratusan kan? Yunus 109, Hud 123, Yusuf 111, An-Nahl 128. Ini yang kita definekan dekat makna Al-Mi'un tadi. Okey. Tetapi kalau kita tengok dekat sini, kenapa surah Syu'ara ni banyak ayat ni, 227 ni. Kalau kita ikut bilangan ayat kan, tentulah Asy-Syu'ara ni boleh diletakkan dekat apa? Dekat bahagian satu tadi, Al-Tiwal kan? Sebab dia 227 ni. Okey, tetapi ingat tadi kita kata apa? Hadis kata 7 surah pertama. Asy-Syu'ara dah surah ke berapa? 26. Ni dah masuk yang ke-20-an dah. 20 lebih dah. Okey, itu justifikasi dia. Okey. Moga-moga kita boleh ikut ya. Pelan-pelan ni kita belajar. Mungkin maklumat ni mungkin ada yang tuan-tuan dah pernah dengar. Ulang kaji balik, ataupun mungkin yang ini kali pertama didengar penyebutan bahagian-bahagian tadi. Okey, tak apa. Anggap dia satu ilmu yang baru, yang sebenarnya kita ni sebenarnya sedang mencari jawapan hadis yang kita baca tadi tu. Seolah-olah kita ni sebenarnya sedang belajar hadis, tapi kita kaitkan dengan Al-Quranul Karim. Okey, jelas dekat sini. Okey, kemudian ada para ulama memasukkan surah As-Saffat ni ke dalam bahagian yang kedua Al-Mi'un, sebab dia dah ada 182 ayat. Okey, dimasukkan dekat surah Al-Mi'un. Okey, tuan-tuan boleh tulis siapa ulama yang memasukkan surah As-Saffat ke dalam grup kumpulan Al-Mi'un. Okey, antaranya adalah seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Talha, ni di kalangan macam sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni dia di antara sahabat yang champion, yang expert di dalam bidang memahami Al-Quran. Dia macam sahabat yang expert ya, kalau nak yang belajar Quran, yang faham tentang Al-Quran ni, macam Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ni di antara sahabat yang top, yang terkenal mereka faham tentang Al-Quranul Karim. Okey, jadi kesimpulan dia ada 11 surah yang berada pada bahagian yang kedua. Yang kita tahu 11 surah ni adalah Al-Mi'un. Maknanya 11 surah ni menggantikan kitab apa tadi? Menggantikan kitab Jabur Ustaz. Zabur ya bunda ya. Zabur ya. Zai ya, Zabur. Okey, kitab Zabur. Okey, alhamdulillah
kita dah tahu sedikit Taurat, kita dah tahu tentang Zabur. Okey. Mari kita belajar pula kitab Injil. Pembahagian surah Al-Quran yang menggantikan kedudukan kitab Injil. Kita masuk kepada Al-Mathani. Al-Mathani. Apa itu Al-Mathani? Okey, Al-Mathani, definisi pertama sudah pastilah bukan Al-Tiwal, bukan Al-Mi'un. Okey, maknanya contohlah ayat-ayatnya mestilah tak sampai 100. Al-Mathani, mudah nak faham, jumlah ayatnya dalam surah-surah itu kurang daripada jumlah ayat Al-Tiwal dan juga Al-Mi'un. Nanti kita akan jumpa berapa surah yang dia bukan 100 ayat pun, tetapi ia duduk di bawah kategori Al-Mathani. Okay. Surah-surah ini kita sebut tadi menggantikan kitab apa? Menggantikan kitab Injil. Okey. Apa dia surah-surah itu? Okey, berdasarkan rujukan bacaan, didapati senarai surah Al-Mathani ini adalah 8. Ada 8. 8 tu dia bermula kejap, 8 ke? Kejap. Ada 8 ke? Senarai surah Al-Mathani. Oh, maafkan saya. Bukan 8. Allahumma. Saya ni macam tersalah ke? Sekejap. Tadi Al-Mi'un ni Al-Mathani. Al-Masani. Oh, bukan. Bukan 8. Tak, saya betul. Jangan bimbang. Okey, begini. Surah Al-Mathani ni, okey, pertama pegang macam ni dulu. Okey. Ambil maklumat dulu. Ni mudah. Okey, ingat begini. Jumlah surah Al-Mathani ada 30 surah semua sekali. Ada 30 surah. Pegang dulu. Ada 30 surah. Okey. 30 surah ni surah apa? Okey. Surah apa? Okey. Yang pertama, kita dapatkan terlebih dahulu surah Al-Mathani yang 30 surah tadi, kita boleh dapatkan senarai surah yang bermula daripada surah daripada surah An-Naml, surah Semut, surah yang ke, Allah, saya salah tulis nombor ni. Ni surah yang ke-27. Tolong betulkan ya. Ni 27 ya, surah An-Naml. Okey. Macam mana nak dapatkan 30 surah tu? Okey. Tuan-tuan kena ambil daripada surah yang ke-27, iaitu surah Semut, sampai kepada apa? Surah Al-Hujurat, iaitu surah yang ke-49. Okey, surah yang ke-49 sampai surah Hujurat. Okey. Kalau kita kira ada berapa jumlah surah daripada surah yang ke-27, maksudnya daripada surah yang ke-27 sampai surah yang ke-49 Al-Hujurat, ada berapa surah ke semua sekali? 22 surah. 22 ke 23? 3. Cekira. Ada berapa? Mengira pagi ni. Tak apa. Masih lagi dalam tajuk kita kan. Ya, benar.
ada 23 surah. Kalau kita ambil daripada surah Semut sampai kepada surah Bilik-Bilik Hujurat, surah yang keempat ada 23. Okey, maknanya kita dapat 23 lah. Percaya? Okey, pendek je pelajaran ni, jangan bimbang. Ada 23 surah. Daripada 23 ni, kita kena tolak surah As-Saffat. Kita kena keluarkan surah As-Saffat. So, kita dah tolak satu. Jadi berapa? Jadi ada 22, betul tak? Betul. Okey, 22. Okey. Kenapa surah Saffat kita keluarkan? Kerana surah Saffat kita letak tadi dekat kategori mana? Kategori kitab apa tadi? Kitab Zabur tadi. Dekat kategori Al-Mi'un tadi. Al-Mi'un. Okey. Okey. Dapat ayat 22 ni? Okey. Tadi kita kata berapa semua sekali ada 30. Baru 22, betul? 22. Okey, dah dapat 22. Mana lebih dia yang 8 tu? 8 mana pula? Okey, 8 tu. Okey, patah balik semula. Kesemua sekali ada 30 surah Al-Mathani tu. Okey, 22 surah kita ambil bermula daripada surah yang ke-27. An-Naml sampai surah Al-Hujurat, lepas tu tolak dengan surah As-Saffat. Okey, 22. Okey, 8 surah yang berbaki kena ambil dekat surah ni. Ingat tak? Kalau kita tengok dekat surah ini, daripada Yunus kan? Tengok ya, Yunus, Hud tadi tu, nampak tak? Kan ada skip surah kat sini. Antara Yusuf dengan Nakhlu ni berapa surah dah kat sini yang tak ada? Ni surah ke-12. Ni surah 16. Ambil surah antara surah yang ke-13 sampai surah yang ke-15. Lepas tu, kalau kita tengok dekat surah ni, Al-Kahfi dengan Taha, surah ke-19. Ambil. Lepas tu, antara Al-Anbiya ke Al-Mu'minun ni, ambil surah yang ke-22. Lepas tu, antara Al-Mu'minun nak ke surah Asy-Syu'ara ni, ambil surah yang ke-24 dan ambil surah yang ke-25. Betul tak? Surah berapa surah? 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan dia masih tinggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21. Okey, mari kita tengok senarai dia. Yang ni. Ni surah dia. Cuba tak ibu-ibu? Sekejap ya. Kat mana dia tinggal tadi? Oh, ya betul. Okey, cuba tengok surah ni. Okey, betul tak 8 surah ni? Oh, satu lagi kita ambil dekat Anfal tadi. Patutlah. Al-Anfal. Ingat tak tadi Al-Anfal? Kita keluarkan dia dekat bahagian pertama. Ni ingat tak tadi? Dekat bahagian pertama kan kita pilih Taubah. Kita tak pilih Anfal kan? Maknanya dekat sini kita telah keluarkan surah Al-Anfal tadi. Bahagian pertama. Jadi Al-Anfal ni, surah yang ke-8 ni, kita masukkan dia di bawah surah apa? Al-Masani. Okay, jom tengok. Dekat sini senarai dia. Ni 8 surah ni. Bermula daripada Anfal, Ar-Ra', Ibrahim. Tengok jumlah ayat dia kan. 75 Anfal, Ar-Ra'du 43, 52 Ibrahim. Sambil-sambil saya bentangkan ni, kalau saya ada tersalah jumlah ayat, tolong baiki ya, tolong tegur saya. Okey. Surah Al-Hijr, Maryam, Al-Hajj, An-Nur dan juga Furqan. Okey, jadi kat sini ada 8 dicampur dengan bermula suratul Naml sampai Hujurat tadi 22 tadi,
So berapa kesemuanya? Ada 30. Okey. Pehe ke dok pehe ni? Fahim tom? Boleh faham kan? Dapat tak? Kat mana yang tak jelas tolong tanya sebelum kita masuk pada pembahagian yang ketiga. Bahagian yang keempat. Empat dah. Ya, bahagian yang keempat. Dan terakhir dah, kita dah masuk bahagian nombor 4 dah. Ada soalan tak? Jelas. Tetap boleh dengar suara saya kan? Jelas Okay. Ustaz, boleh dengar. Ibu boleh faham InsyaAllah. Pertama tadi aja yang terlambat masuk. Tadi ada kelas. Okey, tak apa, nanti saya ulang sekejap lagi Ya. nanti. Okey, dapat dah insya-Allah. Okey. Jadi, kita dah tinggal berapa surah dah? Tadi ada 7. Campur dengan 11 kan? Campur dengan 30. Ada berapa surah kesemuanya? Ada berapa surah kesemuanya? Takut saya tertinggal. Okey, kita ambil balik. 7 surah At-Tiwal. Okey. Kemudian bahagian kedua Al-Mi'un. Ada berapa tadi? Ada 11. Kemudian surah Al-Mathani ada 10. Maka jumlah semua sekali adalah 48 surah dah. Okey, sekarang kita masuk kepada peringkat yang keempat. Peringkat keempat ni, ini adalah surah Al-Mufassal yang Allah kurniakan tambahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita dah surah-surah yang kita dah cover, surah Taurat, Zabur dan Injil. Sekarang kita masuk surah Al-Mufassal. Apa itu Al-Mufassal? Okey, Al-Mufassal merupakan surah yang banyak pemisahnya di antara satu surah dengan surah yang lain, iaitu ada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam arti kata lain, surah-surah ni surah yang ayat-ayatnya lagi pendek lah. Kan? Lepas tu surah ni macam ayatnya pendek, lepas tu kita jumpa. Maksudnya surah ni surah yang pendek, lepas tu kan setiap surah tu kan akan ada bismillah, 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 bismillah. Itu dia panggil surah Al-Mufassal. Okey. Surah Al-Mufassal ini para ulama berbeza pandangan. Berbeza pandangan ni maksudnya apa? Para ulama berbeza pandangan dalam menentukan Al-Mufassal ni nak mula daripada surah apa, nak dimulakan kategori Al-Mufassal tu. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat nota yang saya paparkan, kalau kita rujuk dalam kitab Mabahithu fi Ulumil Quran, okay, karangan Syekh Mana' Al-Qattan, beliau mengatakan para ulama berbeza pandangan dalam menentukan yang mana satu permulaan surah Al-Mufassal. Tamat, para ulama sepakat mestilah surah An-Nas, tapi mulanya daripada mana? Okey, ada 3 pendapat. Pendapat pertama kata ia bermula daripada surah Qaf, surah yang ke-50. Ada yang kata bermula daripada surah yang ke-49, Al-Hujurat. Ada yang kata dia bukan mula daripada surah Qaf, bukan mula pada surah tu Al-Hujurat, tapi surah lain. Okey. Ketiga-tiga pendapat ini, pendapat yang terpilih adalah pendapat Az-Zarkashi. Al-Imamu
Al-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan. Ni dipanggil kitab yang rujukan yang utama kalau nak belajar ilmu tentang Al-Quran. Kitab Al-Burhan. So Al-Imam Zarkashi kata, Al-Mufassal ia dimulakan dengan surah Qaf. Maknanya surah yang ke-50. Dia dipanggil kategori surah Al-Mufassal. Sampai kepada surah An-Nas. Jadi ada berapa jumlah semua daripada Al-Qaf sampailah An-Nas, kita akan jumpa berapa? 66 surah. Saya ada 66 surah Al-Mufassal. Nak tahu 66 surah tu? 66 surah tu mudah je. Ambillah daripada surah Qaf. Surah yang ke-50 sampai kepada surah yang ke-114. Surah An-Nas. Itulah bahagian kategori Al-Mufassal. 66. Okey. Jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Ada 66 surah. Okey, cuba kita gabungkan. Surah kategori pertama At-Tiwal ada 7. Surah kategori Al-Mi'un ada 11. Surah kategori Al-Mathani ada 30. Dicampur dengan 66 surah Al-Mufassal, jadi semua sekali ada 114 surah. Lengkaplah 114 surah tu. Dapatlah kita jawapan hadis yang kita baca mula-mula tadi tu. Apa hadis tu? Yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Baihaqi ni. So kalau kita baca hadis ni, inilah sebenarnya yang Nabi sebut Al-Tiwal, Al-Mi'in, Al-Mathani dan juga Al-Mufassal. Okey, pernah dengar tak hadis ni? Pernah Ustaz. Ustaz, Okey. boleh nak tambah sikit. Dulu pernah belajar dengan Ustazah Solehah. Okey. Waktu dalam tajuk Khazanah Al-Fatihah tu, Ustazah ada huraikan lah tentang pembahagian sistematika wahyu ni. Memang 4 kitab tu, Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud, Injil untuk Isa dan Furqan untuk Nabi Muhammad SAW. Dalam satu kitab Al-Quran ni dipecahkan kepada yang Ustaz cakap 4 tadi tu, At-Tiwal, daripada surah Al-Baqarah sehingga surah At-Taubah. Yang ni daripada ringkasan daripada Taurat. Dinamakan Sab'ul Tiwal kan Ustaz? Ya. Kemudian tu Al-Mi'un daripada surah ke-10 sampai surah ke-49, ayat yang melebihi 100 ayat. Yang ni ringkasan daripada kitab Zabur. Kemudian Al-Masani. Al-Masani pun dalam kategori surah 10 hingga 49, tapi ayat kurang daripada 99. Yang ni adalah ringkasan yang daripada kitab Injil. Kemudian Al-Mufassal, daripada Al-Mufassal ni yang diberikan kepada Rasulullah, kitab Al-Furqan, daripada surah Qaf, surah ke-50 tu sehingga 114. Dan Mufassal ni kebanyakan intinya pada juzuk amma. Okey, pada juzuk. Okey. Yang ni yang Kak dah belajar dululah. Tadi bila Ustaz sebut tentang bilangan-bilangan surah tu, mula-mula tu jadi macam keliru sebab nak kena buka kira balik kan. Jadi yang ringkasan yang Ustazah pernah ajar dulu, dia bagi tahu macam itulah. Kalau Al-Mi'un memang daripada surah 10 hingga ke 49, tapi ayat yang melebihi 100 ayat. Yang ni daripada kitab Zabur, macam tu. Yang ada lagi Al-Masani tu sama daripada surah ke-10 hingga 49, tapi ayat kurang daripada 99. Okey, tapi senarai surah yang saya paparkan ni sama tak? Itulah yang tu Kak tak tulis lagi, tak semak lagi. Yang ni tengok ringkasan je. Rasanya betul kot Ustaz, sama juga sebab dia ada bergantung kepada bilangan ayat kan. Apa maksud dari kitab Zabur? Yang tu maksudnya ringkasan daripada kitab Zabur tu dipecahkan dalam Al-Quran. Kira ke 4 kitab
ketiga-tiga kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semua dimasukkan ke dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tu untuk semua maksudnya. Betul, Ya. betul. Seperti yang kita sebut tadi tu. Maksudnya intipati dia lah, bukan exactly. Intipati daripada semua kitab tu dimasukkan dalam Al-Quran. Yang Ustaz cerita tentang pecahan-pecahan tadi tu, At-Tiwal, Al-Mi'un dengan Al-Masani tu, Taurat, Zabur dan Injil. Nanti boleh semak kembali Nanti Kak tengok balik yang ni. surah-surah tu sebab dia tidak boleh, kita tak boleh tengok ikut susunan. Maksudnya dia tak boleh, contohnya kita tak boleh tengok kalau macam ni kan, surah Yunus sampai surah Syu'ara kan. Ni kita kena tengok juga sebab dia ada beberapa pengecualian lah. Yang tu yang tadi yang cakap kurang daripada 99 terlebih 99 ayat tu. Okey, alhamdulillah. Jazakillahu khairan Kak. Okey. Jadi tuan-tuan puan, jelas untuk pembahagian surah ni. Faham ya? Okey, ini sebenarnya selingan ya untuk sebelum kita nak sambung lagi perbincangan nak masuk kepada surah Yunus. Jadi dia punya intipati dia sebenarnya, intisari apa yang saya nak sampaikan ni sebenarnya, Nabi pesan kepada kita yang ni hadis yang saya sebut tadi tu ni, sesiapa yang telah mengambil 7 surah yang awal daripada Al-Quran, maka dia akan menjadi seorang yang habrun, jadi seorang yang alim, jadi seorang yang expert. Jadi kalau ibu-ibu, macam contohnya kita dah tak sempat ni nak faham, maksudnya nak mengkaji banyak ayat ni, ada 6,236 ayat kan, maka bolehlah mengambil fokus kepada 7 surah yang awal. Sebab ini yang Nabi sebut di dalam hadis dia. Bukan makna kita tinggalkan yang lain tu, tapi maknanya kena belajarlah daripada Al-Baqarah, Al-Imran, sebagainya. Sebab itu kalau ibu-ibu, tuan-tuan perempuan, kalau ikut yang modul yang kita buat tentang belajar pada nama surah, lepas tu kita belajar sinopsis surah-surah, lepas tu kita ajar dah pembuka dan penutup setiap surah, lepas tu pula kita ikuti modul mengetahui maklumat di antara surah sebelum, surah selepas dengan surah sebelum. Itu semua sebenarnya membantu kita kepada mendapat jawapan kenapa 7 surah yang awal ni. Lepas tu kalau tuan-tuan kan sebelum ni pernah kita sebutkan juga apa kelebihan surah-surah macam Al-Baqarah, Al-Imran. Semua maklumat tu sebenarnya adalah nak pergi kepada hadis yang Nabi suruh kita, kalau nak jadi habrun, nak jadi seorang yang sangat berpengalaman, ada ilmu yang banyak dekat Al-Quran tu, fokus kepada 7 surah ini sebenarnya. Ni kita belajar Quran ni kita kena kreatif ya. So kita kena melihat dalam pelbagai sudut. Sebab kalau kita ikut teknik yang sedia ada, tadabbur ayat-ayat lah, betul lah. Kalau ikut tadabbur ayat-ayat tu memang itu yang paling dituntut sekali lah. Tapi dengan bayangkan umur kita, lepas tu tanggungjawab kita ni, kita bukan pelajar je, betul tak? Nak ngurus anaknya, nak nguruskan kerjanya, itu kita tak boleh abaikan. Tanggungjawab kita kepada manusia tu kita tak boleh abaikan. Tetapi kesempatan yang ada ni kita perlu lihat pendekatan yang bagaimana untuk kita faham Al-Quranul Karim. InsyaAllah ada lagi beberapa modul yang saya sedang susun untuk memastikan macam mana kita nak cepat faham Al-Quran, isi kandungan dia. Sebenarnya tidak ada istilah cepat pun faham Quran ni, tapi cara yang bentuk bagaimana. InsyaAllah nanti kita tunggu ada beberapa lagi modul-modul lain yang sedang saya susun untuk sama-sama kita pelajari. Kalau ada maklumat tambahan, kalau tuan-tuan ada cadangan pandangan pun boleh dipersilakan. Target kita satu je. Macam mana kita nak ambil dengan kesempatan yang ada, umur, tenaga, wang ringgit yang ada adalah untuk kita faham
Al-Quranul Karim. Moga-moga usaha kita ni melayakkan kita mendapat syafaat daripada Al-Quranul Karim. Okay, itu saja pengisian yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah besok pagi nanti kita akan masuk kepada apakah perkaitan antara surah Yunus dengan surah At-Taubah. InsyaAllah. Ustaz, ada Ya. soalan daripada Ustazah Hasiah. Mana kita nak tahu syariat yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu? Okey. Jawapan dia adalah, okey, dari sudut akidah semua sama, tak ada beza. Dari sudut akidah semua sama. Dari sudut syariat, kalau kita nak tahu syariat apa, hukum hakam apa, sudah pastilah kita kena merujuk kepada kitab yang asal. Tapi kitab yang asal tu kita sudah mengetahui sudah berlakunya perubahan, berlakunya penambahbaikan. Maka bukan kita kata mustahil lah, tapi kalau kita cari memang habis masa kita mencari kitab asal tu sajalah kan. Susah. Maka nak tahu syariat-syariat umat-umat yang terdahulu, kita boleh mengetahui ia dengan Al-Quran. Sebab tu kita belajar tajuk ni. Jadi sebenarnya Al-Quran sudah pun ada menyebutkan beberapa syariat-syariat umat-umat yang terdahulu. InsyaAllah lepas masuk saja mungkin dalam bulan Syawal ataupun bulan selepas Syawal, kita akan masuk satu modul mengenali kitab Taurat melalui Al-Quran. Itu ada satu modul saya tengah susun. Maksud dia, kalau nak tahu isi kandungan kitab Taurat, kita belajar guna Quran. Seperti yang kita sebut tadi. Kitab Taurat, Zabur, Injil, ia semuanya telah Allah muatkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi nak tahu apa syariat yang utama, ada persamaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi yang terdahulu, ada dalam Al-Quranul Karim. Antaranya apa yang kita selalu dengar sama macam umat-umat terdahulu? Antaranya syariat tentang apa? Syariat tentang Puasa. Puasa tu jelas kan? Kita tahu kan? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum tu. Betul? Lagi selain daripada syariat puasa, ada syariat apa lagi? Syariat solat. Tetap. Syariat apa? Zakat. Cuma membezakan syariat kita dengan syariat umat yang terdahulu dari sudut kemudahan dia. Kalau syariat dulu mungkin zakat dia 25%. Kita 2.5% antaranya. Jadi kita akan pelajari insya-Allah. Ia ada pada Al-Quranul Karim. InsyaAllah nanti kita akan belajar apakah di antara betul-betul syariat. Antara kita kena pelajari adalah kitab besar Taurat lah. Ada nanti dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah. Baik, itu saja yang mampu saya memberikan jawapan. Sekadar mana yang saya tahulah. Banyak sebenarnya yang saya tidak tahu. Jadi kalau tuan-tuan ada ilmu, tahu belajar daripada mana-mana guru pun boleh kongsikan. Kita sama-sama belajar sebenarnya ya. Tak ada lebih dan tak ada kurang. Sama saja. Lepas tu kita ni, kedudukan kita adalah kedudukan orang awam. Jadi moga-moga tajuk seperti ini mungkin bagi kita macam alamak beratnya. Tapi sebenarnya tajuk ini juga sebenarnya ia membantu kita sedikit sebanyak mengetahui tentang perkaitan Al-Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu. Okay. Itu saja yang mampu saya sampaikan. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti hari esok dengan perbahasan perkaitan surah Yunus dengan surah Taubah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi